الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله amma ba'du. Kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengurniakan pelbagai macam nikmat, terutamanya hidayah dan taufik. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat itu sentiasa berpanjangan dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Sidang penonton yang dimuliakan, kuliah Masjid Uniza pada malam ini ingin meneruskan lagi pengajian kitab Al-Hikam, iaitu huraian terhadap kalam hikmat Syekh Ahmad Ibn Atta'illah Al-Iskandari radhiyallahu anhu yang dimuatkan di dalam karya beliau Al-Hikam. Dan kalam hikmat yang ingin dijelaskan pada malam ini ialah kalam hikmat yang ke-213. Iaitu kata-kata Syekh Ibn Atta', la tudhishka waridatul fahmi anil qiyami bihuquqi syukrika fa inna zalika mimma yahuttu min wujudi qadrika. Maksudnya, jangan membingungkan kamu datangnya kurnia nikmat Allah bertimbung-timbung untuk menunaikan kewajipan mensyukurinya. Sebab perasaan yang demikian bererti merendahkan harga dirimu sendiri. Apa erti kalam hikmat ini? Yang terjemahan yang disebut tadi itu agak kabur sikitlah. Baik. Maksud yang nak disampaikan, kalau saya terjemah dengan bahasa saya lah, jangan sampai waridat, yakni kurnia-kurnia Allah yang dikurniakan Allah kepadamu itu, jangan sampai engkau merasa tak dapat nak melaksanakan hak-hak kesyukuranmu terhadap Allah atas kurnia-kurnia itu. Jadi Syekh Ibn Atta' nak ajar kita, nak menyatakan kepada kita tentang suatu keadaan yang perlu kita faham baik-baik dalam hubungan, dalam persoalan pengabdian diri kita ni kepada Allah. Kita ni, kalau kita bandingkan dengan manusia, bila manusia banyak beri sesuatu kepada kita, kita rasa nak balas lah sekadar apa yang dia beri kepada kita. Kalau dia beri kepada kita sepinggang, kita nak beri sepinggang jugalah. Itu tabiat kita. Tapi dalam kes hubungan kita dengan Allah ini, dia ada kelainan sikit. Sebab apa? Kerana ada sebab-sebabnya lah. Iaitu,
dalam menghadapi kehidupan ni, terutamanya bagi orang-orang yang menempuh perjalanan untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, untuk lebih faham dan lebih yakin tentang Allah Subhanahu Wa Taala, untuk supaya hatinya lebih mesra, lebih dekat jiwanya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, lebih mendalam kefahaman dan pengertiannya terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang-orang yang menempuh perjalanan tu berusaha untuk mencapai maksud-maksud tu, kadang-kadang dikurniakan Allah Subhanahu Wa Taala kurniaan-kurniaan yang sangat banyak, yang kadang-kadang tak padang dengan amalan yang dia buat. Ini realiti yang berlaku kadang-kadang. Jadi berlaku dalam sesetengah keadaan, dia dari segi amalannya itu ialah banyak jugalah dari segi amalan-amalan yang sifatnya menyucikan jiwa ni, tazkiyatun nafsi ni. Dia mempraktiskan amalan-amalan yang bukan saja yang wajib tapi ditambah dengan yang sunat. Amalan-amalan itu pula dilakukan dengan adab, dengan tertib, dengan kesempurnaannya, dengan hati-hatinya dan sebagainya. Iaitu seperti mana amalan-amalan yang dianjurkan dalam usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi bila amalan ini dilakukan, yang mana kadarnya tu mungkin lebih sikit lah daripada orang lain, tapi taklah ketara sangat sehingga nampak ketara amalan-amalannya begitu banyak sekali, dengan dari segi tumpuan yang diberikan kepada amalan tu seolahnya sebahagian besar masanya dihabiskan ke situ. Tidaklah sampai ke tahap tu. Tapi dia ada usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tiba-tiba Allah Ta'ala mengurniakan kepada dia ni kurniaan-kurniaan yang sangat banyak dari segi kefahaman-kefahaman ilmu, yakni ilmu-ilmu ketuhanan ni dia dapat faham dengan baik. Apa yang orang lain tak faham, dia boleh faham dengan baik. Apa yang orang lain kabur, jelas pada dia. Dia dapat menghayati, dapat memahami, dapat mendalami pengertian-pengertian ketuhanan ni, rahsia-rahsia ibadah, dia dapat faham, dapat mencapai semua itu. Jadi tengok pada amalan dia itu mungkin tak sepadan. Tengok banding amalan mungkin tak sepadan, tapi kurnia Allah pada dia ni mungkin agak banyak sikit. Allah Ta'ala beri ke dia. Dari segi kefahaman, dari segi disebut sebagai waridat. Waridat ni kurnia Allah Ta'ala hasil daripada amalan-amalan yang dia buat. Ini amalan-amalan yang diwiridkan, yang diistiqomahkan, sama ada amalan bersifat bacaan ataupun perbuatan ataupun tindakan-tindakan tertentu yang merupakan sebahagian daripada makna taqarrub, yakni mendekatkan dirinya kepada Allah, dilakukan semua itu dan dilakukan secara istiqamah sehingga perkara itu dinamakan wirid. Sebab wirid ni kadang-kadang orang kita ni agak sepit sikit. Dia mengkhususkan wirid kepada amalan bacaan saja, yang diamalkan pagi, petang lepas sembahyang wirid. Sebenarnya pengertian wirid ni, konsep wirid ni lebih luas daripada tu. Bukan saja berbentuk bacaan, tapi amalan juga termasuk wirid. Dan beberapa hal lain juga termasuk wirid. Tindakan-tindakan yang semuanya dikira sebagai wasilah untuk dia mendekatkan diri kepada amal-amal soleh. Kalau diamalkan secara tekun, secara istiqamah, dengan adab, dengan aturan yang baik, dengan kefahaman yang jelas, maka dia dinamakan wirid juga. Jadi amalan-amalan ni, bila diamalkan, wirid-wirid ini, dia ghalibnya mendatangkan waridat. Waridat ni hasil, natijah yang dikurniakan Allah sebagai natijah daripada amalan-amalan dia itu. Ini aspek yang kadang-kadang tidak dibahaskan di dalam keilmuan lain. Yang membahaskan aspek ini dalam ilmu tasawuf lah biasanya. Jadi kita selalunya yang kita faham amalan-amalan soleh yang kita buat di dunia ini, apa yang akan kita terima nanti, iaitu ganjaran di akhirat lah, sebagai apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan nilaian kepada amalan kita itu memang tidak senilaian. Amalan kita berapa sangat. Kurnia Allah tu tak sepadang. Tapi kita kena naklah kita faham apa yang dikurniakan Allah di akhirat nanti itu adalah sebagai satu janji Allah atas sesiapa yang melakukan kebaikan. Bukan nilaian amalan kita tu. Biar kita faham molek situ. Konsep. Sebab amalan yang kita buat itu tidak setanding dengan kurniaan Allah tu. Tak sepadang. Jadi bila kita buat amalan-amalan yang soleh ni, Allah Ta'ala akan mengurniakan di akhirat nanti ganjaran syurga dan bermacam-macam lagi ganjaran yang diberikan Allah di akhirat nanti. Ghalibnya itulah yang kita faham. Tapi tasawuf membuka kita suatu kefahaman
yang lebih meluas lagi, ternyata bahawa ganjaran-ganjaran yang diberikan oleh Allah ni, hasil daripada amalan ini, sebahagiannya itu berupa suatu pemberian di dunia ini. Kalau dalam pengertian tasawuf yang kita nak bahaskan malam ni, iaitu dinamakan waridat. Waridat ni hasil daripada wirid yang diamalkan. Amalan-amalan yang diamalkan secara istiqamah, secara khusus, secara hadir hati, secara berlarut-berlarut berterusan, ataupun yang dengan istilah istiqamah tadi tu, ada kalanya Allah Ta'ala mengurniakan hasilnya yang dinamakan waridat. Waridat ini bermacam-macam lah. Kadang-kadang diberikan Allah di dalam hatinya rasa kaya diri. Kaya diri bukan dengan arti rasa sombong. Jangan salah faham bahasa. Kaya diri ni dengan arti hatinya merasa cukup dengan Allah. Merasa cukup dengan Allah Ta'ala, padang dengan kurnia Allah. Hati merasa senang. Tidak gelabah, tidak susah hati, tidak dibimbangi itu ni. Masa cukup dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang ni masa cukup dengan pemberian Allah, kurniaan Allah. Sikit ke banyak ke tidak kisah. Hatinya merasa memadai dengan apa yang dikurniakan Allah. Itu sebahagian dari waridat. Kadang-kadang diberikan kefahaman-kefahaman, tafhimat, dapat memahami apa yang orang lain tak faham. Apa yang orang lain belajar bertahun-tahun, dia belajar dalam masa sebulan dua je, ataupun beberapa minggu je, dia boleh faham perkara itu. Dan sebagainya. Jadi kefahaman-kefahaman kadang-kadang bersifat zauq, perasaan-perasaan diberikan Allah khusyuk di dalam hatinya, sehingga ibadahnya itu terasa pengabdian dirinya kepada Allah, terasa terarah ibadahnya itu kepada Allah yang Maha Esa. Jadi semua ini adalah merupakan waridat. Kadang-kadang diberi waridat zuhud, didatangkan kesedaran dalam hati sehingga memandang makhluk semua ini tidak berharga, sehingga sebelum dapat waridat ni, hatinya dipenuhi dengan keinginan, kemahuan, bahkan ada kalanya bertambah-tambah menjadi ketamakan. Penuh mengisi hatinya tu. Tapi bila datang waridat, perasaan tu hilang, kerana memandang semua ini akan pergi, akan binasa, akan rosak. Lalu dia memandang kepada Allah yang Maha Esa, yang Maha Kekal, dan akhirat yang dijadikan Allah iaitu sebagai nikmat. Itu adalah nikmat yang dikekalkan Allah, dipandang situ, sehingga terbuang sifat-sifat tadi itu, dinamakan warid zuhud, dan sebagainya. Perasaan yang ditimbulkan Allah, semua ini adalah merupakan suatu gerak perasaan yang merupakan suatu peningkatan ataupun proses pemurnian jiwa manusia. Jadi zuk-zuk tadi tu, yang berupa perasaan-perasaan tadi itu, sebenarnya dia adalah merupakan alamat kepada iman sudah mula menjadi hidup. Itu sebenarnya. Jadi ada orang kadang-kadang tidak apa jelas benda-benda macam ni, lalu diberi tafsiran yang keliru lah. Dia kata ahli tasawuf ni belajar ilmu tasawuf nak cari seronok, baik mau pergi terbang ke tempat-tempat orang kelah tu nak cari seronok. Ataupun ni lah, tapi benda terlarang lah. Isap benda-benda tak pakai tu. Senang, kaya terang hati. Jadi kadang-kadang tidak dipahami dengan baik istilah-istilah yang dipakai. Zuk ini sebenarnya dari satu segi yang lain, dia adalah alamat, tanda iman tu tumbuh, hidup. Diambil daripada hadis Nabi, zaqa ta'mal imani man radiya billahi rabban. Akan merasai nikmat iman ini iaitu orang yang redha. Redha tu sejenis zauq, rasa. Orang yang merasai redha terhadap Allah ni akan rasa kemanisan iman tu. Ini bahagian zauq. Dan cabang-cabang dia banyak. Jadi kesimpulan mudahnya, zauq yang dibicarakan dalam tasawuf tu, setengahnya menggunakan istilah yang bermacam-macam tu, sebenarnya itu adalah alamat bahawa proses jiwa yang sedang meningkat dari segi kesucian je. Kalau dari segi yang lain, iman tu semakin hidup. Bahasa mudah. Iman semakin hidup, semakin tumbuh sehingga membuahkan buah-buah hasil dalam jiwa itu. Jadi saya tak nak panjang huraian itulah, cuma nak beritahu bahawa semua benda-benda ni waridat, kurnia Allah Ta'ala di dunia ini. Dikurniakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dunia ini, yang dengannya iman menjadi bertambah, amal menjadi lebih murni, lebih saleh, jiwa menjadi semakin baik, keyakinan semakin bertambah, khusyuk hati semakin bertambah, kefahaman hati terhadap Allah menjadi semakin mendalam. Itu fungsi semua-semua benda-benda macam ni. Fungsinya fungsi iman. Jadi kadang-kadang waridat ni berikan Allah banyak.
kita baru saja belajar ilmu amalan-amalan beramal sikit, tiba-tiba didatangkan Allah khusyuk yang luar biasa dengan erti apa yang tidak pernah kita alami sebelum ni nak khusyuk sekejap pun payah. Kena molek masa takbir je ingat, yang kedua salam. Tu balik ingat semula. Takbir, tengah tu tak tahu terbang ke mana, masuk dalam kedai mana, ataupun pergi ke lorong mana, tak tahu. Akhir sekali sedar, Assalamualaikum. Kadang-kadang payah ni. Tapi kadang-kadang dikurniakan Allah, dapat terasa sampai kadang-kadang mengalir air mata. Mari khusyuk tu. Kadang-kadang amalannya tu tidaklah beza sangat daripada dulu. Cuma mungkin dia belajar khusus sikit, dia beri pedoman sikit, amalan sikit, lalu mendapat waridat kurnia Allah ni. Jadi, bila berlaku macam ni, kadang-kadang kalau dia tak ada pedoman, berlaku silap. Silap dari segi silap tanggapan membawa kepada silap tindakan. Baik, macam mana silap tu? Jadi dia mari fikiran, dia kata banyaknya kurnia Allah, keyakinan. Dia mula nampak keyakinan yang diberikan dulu, aku tak ada keyakinan macam ni. Kalau dulu takut segala macam takut belaka. Ngebayang dia pun takut. Nak kebayang sendiri pun takut. Kena molek. Nak keluar rumah pun takut kena molek. Tengah-tengah malam sikit lah. Apatah lagi nak pergi ke tempat-tempat gelap, tepi kubur dan sebagainya. Tu lebih-lebih lagi lah. Mari takut. Tapi tiba-tiba dengan kurnia Allah ni, mari keyakinan. Tak ada kebimbangan tercabut. Ataupun menjadi semakin slow, semakin kurang. Semakin berani jiwanya. Semakin yakin hatinya. Mari waridat-waridat ni dikurniakan Allah ke dalam hati. Jadi, bila dia dapat mengecapi semua ni, sehingga dia rasa dengan amalan yang dia buat tu tak sepadang. Jadi kalau dia tak faham, dia membawa pada tanggapan yang salah dan boleh menjurus kepada tindakan yang salah. Sebab tu kena belajar kitab ni. Jadi bila dikata macam tu, dia rasa macam setengahnya tu kalau tak ada pedoman, dia rasa macam ni. Kurnia Allah banyak sangat, apa yang tak pernah aku alami selama ni, mula aku alami. Dulu aku tak pernah rasa gini, sekarang aku dah mula merasainya, dapat memahaminya. Dulu buka kitab ikan ni, dekat nak baca. Kadang-kadang lebuk kita nak duduk belak baca, tak faham benda. Tak tahu benda. Nak kata benda. 2-3 kali tanda dah, tanda ni. Habis sekali tanda. Tak apa. Tapi setelah diasuh, dididik, ada pelajaran, ada kefahaman, ada amalan, buka sikit je, nampak selalu. Kefahaman, faham lalu, nampak. Setengah tu kadang-kadang orang hurah sikit je, takat selalu. Allah, nampak. Terang, jelas, nyata. Itu sebahagian dari waridat. Tapi kalau kita tak belajar benda-benda ni, tak nampak lah benda tu. Bila kita tak nampak, kita tak hargai. Sebab tu nikmat ni, bila punca orang jaga nikmat ni, sebab dia nampak nikmat, dia jagalah. Kalau kita tak nampak nikmat, tak nampak. Benda tu ada, tak nampak. Kita tidak menghargai. Dalam kalam hikmat disebut sebelum ini, kalau kita tidak menghargai nikmat, alamat nikmat tu nak pergi. Nak menghilang. Tapi kalau dia jaga nikmat, kenapa dia jaga? Sebab dia sedar. Sedar tu dalam bahasa tasawuf panggil nampak. Nampak dengan mata hati, sedar, perasan, tahu, ingat kepada nikmat tu. Cam nikmat tu ada. Terasa nikmat tu ada. Dan dia jaga nikmat-nikmat ni. Itu kalau dalam kalam hikmat sebelum ni, itu alamat nikmat tu nak panjang dengan dia. Nak duduk lama dengan dia. Bahkan bertambah-tambah lagi nikmat itu. Jadi, kadang-kadang bila seseorang tu mencapai perkara-perkara seperti ini, sehingga dia rasa, dengan amalan yang dia buat ni tak padang. Tak padang dengan amalan yang dia buat ni. Jadi macam mana? Jadi bila dia rasa tak padang kau, ini punca kerana kefahaman yang salah lah ni. Kefahaman yang tidak tepat. Dia rasa tak padang, akhir sekali dia kata, aku kena tambah lagi amalan biar sepadang dengan waridat tadi. Mula dah. Mula caput tangan nafsu dia. Dia dah sedar. Caput tangan nafsu mari dah. Aku mula. Tak mula lah, dah tidur malam lah. Siapa berpuasa, dah buka-buka lah. Timbul. Ini semua ni kefahaman-kefahaman yang salah mula timbul. Jadi Syekh Ibn Atta nak ajar kepada kita, jangan sampai seperti itu. Sekalipun amalanmu itu dengan sekadar-kadarnya menurut kemampuan yang kau buat, seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ittaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah menurut sekadar yang kamu mampu melaksanakannya dengan sebaik-baiknya tu, menurut kadar-kadar kemampuan masing-masing.
tiba-tiba pemberian yang banyak ni, biarlah kurnia Allah. Kita ni disuruh buat pengabdian diri kepada Allah. Sekadar kemampuan kita. Bukan sekadar nikmat yang diberikan tu. Kalau sekadar nikmat yang diberikan tu, tak tidur malam lah kita. Sebab nikmat ni terlalu banyak. Seperti yang disebut dalam Al-Quran. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kamu menghitung satu-satu duk kira belaka. Kamu pasti tidak mampu menghitungnya. Nak kabar jumlah yang tersangat banyak. Tersangat banyak. Minuman sudahlah. Berapa jenis minuman. Rasa macam mana. Berapa lama. Nak kira sesa tu. Nak kira sesa atas jenis minuman je. Dari aspek ni nikmat tu lengah. Tak tertulis kita. Apatah lagi nikmat-nikmat yang lain. Baik. Dari segi kurnia tu sangat banyak. Jadi kalau kita buat kaedah ukuran, amalan kita biar sepadan dengan pemberian ni, dan itu sebenarnya tidak disuruh. Bukan seperti itu. Memang kita tak larat. Dah buat benda lain kita ni. Dan kalau kita menghabiskan sepenuh masa pun tak padang lagi. Maka sebab itu kaedah tasawuf mengajarkan kita, laksanakan ibadahmu itu menurut qada kemampuan. Yang penting kamu ikhlas, kamu jujur, kamu hadir hati berserta Allah. Kamu faham, kita laksanakan ibadah yang kita buat tu dengan kefahaman, dengan hati yang menghadap kepada Allah, hati yang ingat kepada Allah, hati yang ikhlas kepadanya. Itu yang disuruh. Bukan sebagai timbangan kepada amalan kita itu memang tak sepadan. Jadi tak sahaja kita macam tu. Tapi kalau kita tak ada pengetahuan ni, kadang mari fikiran macam tadi tu. Banyak kurnia ni gini ni. Aku kena ganda lah. Bila ganda tadi tu kadang-kadang dia campur dengan nafsu sikit. Nafsu apa? Nafsu kat mana mari ni? Kalau mengaji tasawuf ni buah-buah halus sikit lah. Tapi baik juga kita tahu. Iaitu nafsu macam mana? Iaitu kadang-kadang dia rasa lazat dengan nikmat-nikmat pemberian tadi tu. Dia rasa sedap. Akhir sekali dia terikat dengan benda tu. Dengan pemberian-pemberian. Rasa khusyuk, rasa dia terikat dengan benda-benda tu. Bila dia terikat, jadi nak jaga, lalu dia rasa benda ni mari daripada amalan. Lalu dia buat amalan. Jadi amalannya pada waktu itu tidak lagi murni kerana Allah. Amalannya tu lebih kepada nak jaga benda-benda tadi. Jadi dia sudah peweng sikit perjalanan dia tu. Sudah babah sikit. Dia halus sikit lah. Orang awam bagi orang ramal tidak faham benda ni pun tak apalah. Tapi kalau ngaji sikit, nampak benda ni, nampak itu tempat peweng. Tempat peweng sikit. Tempat dia terbabah. Jadi amalan akhir sekali, dia buat sesuatu benda kerana tujuan nak dapat kekalkan benda tadi tu. Itu satu konsep yang salah. Konsep yang salah dari segi tasawuf. Bukan berarti dia buat maksiat dengan tilangan Tuhan. Tidak. Konsep yang salah dari segi tasawuf. Perjalanan rohani dia tu, dia peweng sikit. Terbabah sikit. Dibimbangi takut babah-babah. Akhir sekali kau jauh, dia babah teruk lagi. Kalau sekadar tu, tak ada masalah sangat. Tapi takut dia terbawa-bawa terik-terik akhir sekali, dia terbabah ke lain. Babah ke lain akhir sekali jatuh gaung. Tu kita bimbang. Untuk jarak jauh tadi tu. Jadi sekarang, dia buat sesuatu amalan tu menurut kadar dia. Yang dia penting dia jaga, dia buat semua ini dengan kehadiran hati yang penuh. Dengan ubudiyah, pengabdian diri kepada Allah. Dengan khusyuk hatinya. Dengan hadir hatinya. Tawajuh hatinya kepada Allah. Itu yang perlu dijaga. Adapun kurnia-kurnia Allah Ta'ala tu, bahagian tu bahagian syukuri. Syukur kepada Allah tak kurnia ni. Syukur kepada Allah. Jadi kalau kita tak nampak benda macam ni, itulah antara tempat yang kita terjadi kekeliruan sikit. Akhir sekali kita rasa amalan kita sikit tak padan dengan pemberian, kita pun banyak amalan nak sepadan tu. Itu mulalah. Kadang-kadang tak kena molek, dia bawa kepada apa yang saya katakan tadi tu. Akhir sekali menghilangkan ikhlas amalnya kepada Allah. Kerana tujuan nak ambil, nak dapatkan benda-benda tadi tu. Kita tujuan amalan kita ni ubudiyah, pengabdian diri kepada Allah. Adapun kurnia tadi tu, kurnian Allah kepada kita, tujuannya nak memperkuatkan lagi, meneguhkan lagi pengabdian diri kita kepada Allah. Tapi kalau kita tuju ke benda tu, kita sudah lagi daripada tujuan asal. Sudah lagi. Lagi tujuan asalnya nak dekatkan hatinya kepada Allah. Mengabdikan diri kepada Allah. Nak cari redanya. Nak mengenalnya secara lebih dekat. Itu tujuan asal. Tapi kalau tuju kepada benda-benda lain itu jadi babah. Kadang-kadang saya nak menjelaskan sikit.
kadang-kadang berlaku pewing ni, orang panggil pewing, terbabah ni. Kalau dia tak ada benda-benda macam ni, tak ada kosak yang betul, kefahaman yang betul boleh bawa ni, kadang-kadang banyak berlaku. Contoh yang mudah macam ni lah. Contoh kadang-kadang, yelah biasa kita tahu ayat-ayat Al-Quran ni ada barakah dia. Tabaruk ayat Al-Quran ni dibolehkan. Jadi kebetulan adalah anak-anak orang Nangi mari jumpa dia. Jadi dia pun tahu ada ayat Al-Quran, ada berkat dia, Fatihah, ayat Al-Kursi, 3 dia baca. Tiba-tiba senyap budak ni. Malak-malak ada. Jadi saya nak beritahu macam mana tempat kita selalu kena kecong sini ni. Akhir sekali dia pun berlaku. Mungkin benda ni berlaku berulang kali. Bahkan kadang-kadang benda yang lebih berat lagi. Dia baca benda yang sama, jadi. Lama-kelamaan bila jadi, kalau dia tak ada kefahaman tasawuf ni, dia terikat dengan kejadian tu. Baca ni jadi, baca ni jadi. Suatu hari, bila dia baca, tak jadi. Bila baca tak jadi. Hatinya sudah terikat. Terikat dengan baca ni jadi gini. Hati asyik ke benda tadi tu. Dia rasa dia boleh suatu kelebihan tu. Kebolehan dan kelebihan dia rasa. Tiba-tiba sampai tu tahap dia baca tak jadi sekarang. Kena malik, kau berat ni. Sebelum ni jadi malik-malik ada. Dia mula gelisah. Mula gelisah oleh kerana hatinya terikat dengan benda macam tu. Dia ni akhir sekali dia akan cari. Juga, cuba nak juga. So, jadi juga ke mana-mana pun. Tu mula. Ini lubang. Lubang ataupun kata orang, lorong dia akan pewing. Dia akan terbabah ni. Cari juga, nak suruh jadi juga ke mana-mana pun. Biar senyap. Biar jadi apa yang terjadi sebelum ni tu. Biar jadi macam ni juga. Kalau baca tak jadi, dia cari lagi. Mula-mula cari benda molek-molek dulu. Yang muafakat dengan syarak. Akhir sekali, tak jumpa juga, tak jadi juga. Cari lagi. Kadang-kadang dipertemukan dengan benda-benda yang berlawan dengan syarak. Dia pakai juga. Kenapa? Nak suruh jadi juga ni. Ni. Ini selalu terkena kepada kita ni sebagai orang Islam, kadang-kadang berlaku ni. Orang dalam dunia, terutamanya orang terlibat dengan dunia perubatan ni, kadang-kadang inilah tempat yang mudah terbabah. Mudah terbabah. Sebab tu kena ada dasar tauhid yang kukuh, dasar syariah yang kukuh, dasar tasawuf yang kukuh, insya-Allah selamat. Dengan hidayah Allah, insya-Allah selamat. Jadi sekarang Syekh ni nak beritahu kita, nak ajar kepada kita bahawa jangan sampai bila kita mendapat kurniaan waridat yang banyak ni, sampai ke tahap kita ni rasa kedahsyatan ni, rasa tak padang aku ni. Tak padang dengan ni. Akhir sekali terbaiklah nak memperbanyakkan amal. Akhir sekali memperbanyakkan sampai tahap dia pun tak larat nak buat, tak mampu nak buat, dia terbaik juga dan itu merosakkan dia. Ini akibat daripada tidak memahami perkara ini dengan baik. Di zaman Nabi pun pernah berlaku ada beberapa orang sahabat ni, bila dia dengar Nabi ni, orang yang Nabi sebagai seseorang yang dinyatakan dalam Al-Quran sudah terampun dosa-dosanya. Ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhir. Apa yang sudah lalu, apa yang akan datang, semuanya sudah diampunkan Allah. Maksudnya Nabi tak ada dosa sikit pun. Itu tidak ada dosa sikit pun, terampun segala-galanya. Baik. Tapi